Right, okay. Semua orang dah ada Dah ada kita punya ni Okay. So sekarang ni, alright, okay. Since that ni just a very not a very advanced ataupun a very high level punya Photoshop, okay. Kita just nak do a basic balik. So in case kalau macam siapa-siapa yang tak tahu ataupun dah terlupakan dan sebagainya, okay, you guys just follow up. Yang dah ada yang boleh, yang dah tahu tu, you guys pun boleh follow up jugalah. Boleh kita akan tengok macam mana apa yang kita boleh buat menggunakan kita punya Photoshop ni. Alright, okay. So first thing first, kita akan dapat white canvas. Okay, so the white canvas ni adalah the most common yang dia akan bagi white canvas lah. So macam saya bagi tahu, dalam kita punya Photoshop tu, the main thing yang kita nak kena tahu, betul-betul kita tahu adalah kita punya canvas. Dan sebelah kanan tu, awak perasan tak yang ada satu boxes tu yang dia tulis layer. Lepas tu ada background tu. Nampak tak? Nampak. Okay, So, benda ni adalah sangat penting. Yang layer punya Windows adalah sangat penting. Sebab nanti apa-apa perubahan, kita akan buat pada kita punya layer lah. Okay? Dan kita akan buat modification pun kita melalui layer dan sebagainya. Alright, okay. So, dekat sebelah kanan kita ni, kita ada pelbagai tools yang kita boleh tengok lah. What kind of yang kita boleh guna. Okay? Kalau you guys masih ingat lagi yang kita ada move tools, kita ada kita punya marquee, kita ada kita punya lasso, magic wand, cropping, lepas tu kita ada kita punya framing, lepas tu kita ada eyedropper, lepas tu kita ada spot healing, brushes, stamp, okay? Lepas tu kita ada eraser, all the things that yang memang common apabila kita gunakan untuk kita buat lukisan dan sebagainya. Alright, okay? So dalam Photoshop ni kita ada dua option. Kita boleh buat design menggunakan Photoshop. Dalam masa yang sama kita juga boleh mengedit gambar. Maksudnya gambar yang kita punya kamera, kita boleh edit dekat sini supaya dia nampak lain lah, kita alter dan sebagainya. Okay? Tapi kalau selalunya kalau orang nak buat betul-betul grafik, betul-betul grafik, orang akan menggunakan Illustrator. Sebab dekat Illustrator dia much more freedom compare dengan Photoshop lah. Photoshop ni dia ingat, Photoshop dia punya basic dia adalah vector. Illustrator dia punya Photoshop dia punya basic dia adalah raster. Illustration dia punya basic dia adalah vector. So apa beza raster dengan vector? Masih ingat tak? Raster dan vector. Ada orang ingat tak apa beza antara raster dengan vector? Tak ingat dah tu. Tak ingat dah. Okey. Dalam kata mudah apa-apa image yang kita apabila kita besarkan, kita enlargekan dia dan dia akan jadi pecah, itu kita panggil sebagai raster. Okey, seperti gambar yang kita akan buat dalam Photoshop. Gambar yang kita save dalam kita punya JPEG, punya file, PNG, GIF, itu kita panggil sebagai raster. Maksudnya kita dah matikan dia. Kita dah lockkan dia. Okay? So, bila kita nak besarkan dia, kita nak blur, kita akan nampak pixel. Itu kita panggil sebagai raster. Maksudnya dia dah tak ada apa-apa dah. Dia hanya menggunakan pixel je untuk mendefinisikan dia punya form of shape dia tu. Okay? Manakala vektor pula adalah satu gambar yang di mana kita masih lagi boleh manipulate dia. Kita masih lagi ada purity dia. Maksudnya kalau kita buat satu line tu kalau saya zoom 400 kali pun memang tak akan ada pecah, tak akan ada pixelated. Kita akan nampak macam line lagi. Kenapa? Sebab dalam vector kita ada mathematical equation. Okay? Dalam kita punya file vector tu dia ada matematik. So every time kita do perubahan, matematik ni akan buat calculation. Apa nak kena tambah. Tapi kalau untuk raster dia tak ada penambahan apa-apa. Itulah dia. That's why kadang-kadang bila awak dapat gambar daripada kawan awak yang menghantar menggunakan WhatsApp, kadang-kadang gambar yang WhatsApp tu bila kita blur kan, kita nampak dia macam pecah. Ada setengah kadang-kadang bila hantar tu gambar dia macam tak pecah sikit. Betul? Kalau ada setengah yang hantar tu macam dia hantar macam drawing dan sebagainya, bila kita blur dia tak pecah. Sebab apa? Jenis-jenis file yang digunakan dan juga kualiti yang dipakai lah. Kalau dia hantar pada awak dalam bentuk raster, insya-Allah dia tak akan pecah. Tapi kalau dia hantar menggunakan bentuk vektor, dia tak akan pecah, insya-Allah. Tapi kalau dia hantar menggunakan raster, itu possibility untuk pecah tu sangat-sangat tinggi. Itu sebab
apabila kita nak hantar dokumen menggunakan WhatsApp lah. Selalunya WhatsApp ni dia ada problem sikit. WhatsApp ni. Okey. Di mana ramai suka menghantar gambar menggunakan WhatsApp. The problem adalah WhatsApp, apabila kita menghantarkan gambar menggunakan WhatsApp, WhatsApp dia intend to compress. Apa jua image yang awak hantar, WhatsApp akan compress. Kenapa? Sebab dia nak ada fast message delivery. Katalah for example awak hantar 40 megapiksel ataupun awak ada telefon Xiaomi ada 108 megapiksel. Awak hantarlah 108 megapiksel pada kawan awak, tapi kawan awak takkan dapat file yang original macam mana awak hantar kat dia. Apa WhatsApp buat? WhatsApp akan compress dan dia akan bagi awak pada file size yang paling kecil dan untuk okey kita tengok dalam bentuk mobile. That's why kadang-kadang bila awak hantar bila awak hantar gambar tu, bila awak hantar gambar pada kawan awak, okey, kawan awak nak buka, dia akan jadi macam pecah. Asal gambar aku pecah? Dia bukan, kalau buka kat telefon dia tak akan pecah sebab telefon kita punya saiz kecil. Kita akan nampak sama je. Oh cantik. Tapi katalah for example kalau awak buka guna PC ataupun awak nak buat dokumen, kau masukkan ni dalam kita punya report. So bila masuk dalam report dekat komputer, tiba-tiba bila besarkan dia pecah dan sebagainya kan. Sebab apa? Sebab WhatsApp dah compress. Itu sebab kita ada option untuk memilih menggunakan Telegram. Okay. So Telegram you ada option di mana either you want to compress the image untuk fast viewing. Dia bukan fast printing dia fast viewing. Maksudnya kita boleh tengok dengan lebih cepat, ataupun you nak hantar original file. So bila hantar original file, if let's say you punya file, dia punya file size dia adalah 40 MB, kawan you akan dapat file size 40 MB. Manakala kalau WhatsApp, file size you adalah 40 MB, dia akan hantar, maybe kawan you akan dapat 6 ataupun 7 MB saja. Sebab dia dah compress. Itu yang berlaku pada WhatsApp lah. So that's why saya lebih prefer untuk kelas-kelas saya semua menggunakan Telegram. So saya akan dapat the purity of the file yang awak hantar. Dan bagi saya so far Telegram adalah lebih laju lah sebenarnya berbanding dengan WhatsApp. Alright, okay. So itu beza antara raster dengan vector. Kita akan tahu dia punya efek dia macam mana. Alright, okay. So, untuk kita fokuskan pada kita punya Photoshop dia more on kepada raster. Yang di mana gambar yang kita buat, bila kita save, possibility dia untuk kita besarkan dalam bentuk vektor sangat-sangat susah. Dia more fokuskan kepada raster sahaja. Okay? So, kita tengok dekat sini. So, apa yang kita boleh buat pada kita punya Photoshop. Right? Okay. So, first thing first, kita boleh create shape. Okay, create shape. Macam mana kita nak create shape adalah kita boleh pergi ke bahagian untuk mencari shape. Kalau awak tengok pada sebelah kiri ni, sebelah kiri awak go down sampai awak jumpa ni rectangular tools. Di bawah ada arrow berwarna hitam. Ada jumpa tak rectangular tools? Ada, okey. Ada rectangle tools Okey. So kalau perasan dekat situ dia tulis rectangle tools, bawah dekat bucu belah kanan rectangle tools tu you can see there was a arrow. Cuba you klik lama dekat arrow tu and then you have an option. Yang di mana kita boleh buat shape rectangle, kita boleh buat rounded rectangle, kita boleh buat ellipse, kita boleh buat polygon, kita boleh buat line ataupun kita boleh custom what kind of tools what kind of shape yang kita nak. Alright, okay. So kita boleh pilih what kind of shape yang kita nak. Tapi untuk the first time ni kita ambil saja rectangle tools dan dia punya shortcut key dia adalah U. So always dalam Photoshop and Illustrator ataupun whenever you do design, this shortcut key are the most important thing you have to remember. Okay, dia tak masuk exam. Jangan risau, cuma dia nak mempercepatkan kita punya proses. Takkan you nak pergi satu-satu, nak tengok kan? Tak, kita terus je tekan U, kita tahu apa. Kita terus tekan M, kita tahu apa. Kita tekan T, kita tahu apa. Kita tekan G, kita tahu apa dia punya shortcut. Is much more faster compared dengan kita go through one by one. Alright, okay. So the first one ni kita pergi pada rectangle tools ni, klik pada rectangle tools and then bring your mouse into your empty spaces dekat atas you guys punya screen. And then you will see there was ada macam arrow punya, aiming arrow. Okay, there was icon aiming arrow. Alright, okay. Ada tak? Semua orang ada tak? Yang aiming arrow tu. Ada Right, okay. Yang mana sir?
Yang ni. Dekat atas skrin awak tu. Awak punya mouse tu. Mouse awak tu akan jadi macam aiming arrow tu. Aiming punya tu. Icon tu. Oh, okey. Dah. Ada Okey. So, sekarang ni kita nak start mula buat kita punya rectangle tu. So, apa yang kita boleh buat adalah place dekat mana-mana dekat atas skrin awak, klik mouse jangan lepas Klik mouse jangan lepas, tarik je. Klik mouse jangan lepas, tarik je, ikut pada kesesuaian yang you rasa you nak you punya kotak you terjadi. Okey, katalah for example saya ambil this kind of punya sizing lah. Lepas dah jadi confirm baru you lepas you punya kotak. Okey, cuba try dulu tengok jadi tak? Jadi, sir. Jadi Yang lain semua okey? Yang lain semua okey? Boleh? Jadi alright, okey. So, bila kita dah jadi kita punya kotak ni, awak perasan tak dekat keliling kotak tu dia akan ada satu line berwarna biru. Ada kan line berwarna biru? Ada. Okey, bila ada line berwarna biru tu bermaksud sekarang ni kotak kita ni sedang diselect. Masih lagi dalam operation select. Okey. So select bermaksudnya kita boleh do changes pada kita punya boxes. Katalah for example, awak dah buat, oh ni macam silap ni. So awak perasan there was a 4 square every single each side of boxes tu. In which you guys boleh letak you guys punya mouse tu. Okey, dan kita boleh alter balik sebenarnya. Okey. So macam mana kita nak alter? Bila kita nak alter, kita jangan menggunakan kita punya U ni balik tadi ni. U pula apa? Kita punya shape ni. Kalau kita alter guna shape tu, nanti bila saya tekan dia akan menghasilkan satu lagi kotak. So kita tak nak benda tu. Apa yang boleh buat? Tekan huruf V. Tekan huruf V pada awak punya keyboard. Nanti dia akan tukar kepada kita punya mouse ni balik. Okey. So, mouse ni balik. Kalau kita tekan U, dia akan jadi macam ni. Kita tekan V, dia jadi macam ni. Dia akan hilang. Tekan U, dia akan ada balik. Okey, jadi tak? Cuba switching kan antara key U dengan V tu. Tengok apa beza dia. Nampak differentiate dia macam mana Nampak, sir. Alright. Nampak. Okey. Okey dah Okey. So, bila dia dah select ni, maksudnya sekarang ni kita berada pada kita punya kotak ni. Dia sedang select. Okey, dan awak perasan cuba tengok pada sebelah kanan tu, kita ada yang dekat kita punya layer punya tu. Layer punya Windows tu, awak perasan dia automatically tadi dia akan create satu lagi layer baru dekat atas background. Tadi mula-mula kita ada background saja. So whenever kita create new items, automatically they will create one new layer for that particular items. Alright, okay. So and then beside of that particular items tu dekat layer tu, there was ada mata dekat situ. Okay. You guys boleh klik dekat mata tu, dia akan hilang kan you guys punya boxes. Okay, itu adalah untuk invisible. Okay, dengan visible. Right? Okay. Kalau you nak tengok balik, tekan balik mata dia akan ada. Kalau you tak nak, you nak tutup sekejap, tutup je mata, dia akan hilang dekat situ. Okay, visible dengan invisible. Okay. Jadi? Jadi, sir. Alright. Okay. So macam mana kita nak modify kita punya kotak ni? Right, okay. Apa yang kita boleh buat? Kita boleh modify lagi kita punya kotak ni, okay, dengan kita boleh menukar dia punya color. Okay, so kita tengok dekat atas ni. Dekat atas, yang bahagian atas ni, you guys akan nampak dia ada shape, dia ada fill, dia ada stroke, okay, dan sebagainya. Dekat fill tu dia keluar color warna hitam. Betul Cuba tekan pada fill tu and then dia was bagi you an option color. You klik je apa-apa color dan kotak you akan tukar. Okay? You guys boleh choose what kind of color you guys nak lah. Dan dia akan tukar based on pada color yang you guys pilih. Alright, okay? Pink, purple, merah, orange. Alright, okay? Something like that.
Okay. Lepas tu dekat sini juga ada option untuk you guys menghasilkan menggunakan kita panggil sebagai gradient lah. You guys perasan tu kan? Atas tu ada 4 tab kat situ. No color, solid color, gradient dan juga pattern. So sekarang ni kita berada di solid color. So semua color yang kita akan pilih ni semua color solid. Semua color sama. So tapi kalau saya tekan kepada gradient, okay, dia akan bagi you option untuk gradient. So you guys boleh pilih what kind of gradient yang kita nak apply pada kita punya objek. Okay. Ini adalah gradient lah. Okay. Ataupun kalau pattern, you guys tekan pada pattern dan you guys boleh pilih what kind of pattern yang you guys nak apply pada you guys punya objek. Okay. So ini pattern lah. Right, so untuk yang ni saya return back to saya punya solid color dan saya pilih satu color yang saya rasa sesuai lah. Jadi saya ambil warna orange, okay, dekat sini. Once you guys dah finish select color, you guys boleh pull off daripada situ. Alright, okay, keluar daripada situ. Alright, dan kita akan tengok dekat dia punya stroke pula. Okay, so stroke ni adalah line di sekeliling objek kita ni. So sekarang ni kita tak nampak apa-apa line sebab dia tulis, dia dah tanda kat situ, nampak tanda yang kalau ada slash warna merah tu maksudnya tak ada apa-apa. Dia akan jadi kosong. So apa yang buat, klik pada yang sebelah stroke tu ada ikon yang apa, petak ada lubang tu. Alright, okey. Lepas tu tekan yang solid color. Jangan tekan yang depan ni. Depan ni tak ada color. Tekan solid color. Bila tekan solid color, nampak dia akan jadi warna hitam. Itu sebab warna asal dia lah. So boleh pilih what kind of color you guys nak apply pada you guys punya boxes you. Okay. So since saya menggunakan orange, okay, dan saya letak color yang ambil kontras sikit, iaitu saya letakkan color biru. Okay. Dan kalau perasan tak nampak pun line. Yes, memang betul tak nampak line. Sebab kita punya line masih lagi terlampau nipis. So kita kena tebalkan kita punya line. Alright, okay. So bila kita dah choose color, okay, so saya choose saya punya warna biru. Okay. Dan saya pergi yang dekat sebelah yang color tu, dia ada tulis 1 px. Okey. So 1 px maksudnya 1 pixel lah. Okey. So tekan pada 1 pixel tu, dia akan keluar ada slider. Right, and then you guys boleh drag slider tu, besarkan, nanti you guys akan nampak. You guys punya line tu akan jadi tebal. Jadi tak? Jadi, sir. Jadi right. Okay. So itu cara kalau kita nak buat line ataupun kita nak buat stroke pada kita punya objek yang kita dah design lah, kita dah buat dekat atas kita punya screen. Alright, okay, kita punya screen. Alright, okay, ikut sizing lah. Okay. So kalau awak tak nak menggunakan slider ni pun boleh, tak jadi masalah. You guys just double click pada nombor kat sini. You guys nak spesifik, double click, you guys terus tekan nombor you guys nak. 35 katanya. Tekan enter, dia automatically akan jadi. Ataupun rasa macam susah nak tarik slide ni, you drag saja. Jadikan 100 pun boleh. Okay, ikut pada kesesuaian tu. Orang kata lagi spesifik lah what kind of sizing yang you guys rasa you guys prefer untuk letak pada you guys punya design. Alright, okay. Alright, okay. So far okay? Boleh? Boleh, sir. Boleh. Alright, okay. So, jikalau awak tak jumpa ikon-ikon benda ni, ikon-ikon benda ni semua, cuba tengok kat sebelah kanan ni. Sebelah kanan ni dia ada tab properties. Properties ni pun akan ada keluar juga benda yang sama. Okay? You guys ada color, you guys punya stroke size. Okay, lepas tu you guys punya tu lah. Sini semua dekat properties ni. Kalau tak ada properties tu, saya tak ada properties. Alright, pergi dekat Windows. Okay, pergi kat Windows, cari ada satu properties. Kalau dia tak check tu, tekanlah dia. Nanti dia akan check dan dia automatically akan keluar pada Windows yang dekat sebelah kanan. Properties ni. Okay. So jangan risau, dia tak akan lari mana-mana. Dia akan ada di situ. Alright. Okay. So far okay, boleh? Boleh Alright. Okay. Katalah
Sir, saya nak buat saya punya line saya ni berputus-putus-putus. So macam mana saya nak buat? Datanglah ada seorang ni yang bijak, Bistari. Apa dia buat? Dia pergi dekat kotak ni. Dia pergi dekat kotak ni. Dia select, Dia select dekat kotak ni, rectangle ni, dia ambil colour warna putih. Ada colour putih. Dia ambil colour putih. Yang stroke ni dia buat no stroke. Sekali salah dah. Sekejap, ini saya punya ni. Sorry sekejap. Saya adjust balik. Okay, adalah seorang budak tu dia nak tu, apa dia buat? Dia pergi dekat U ni. Alright, okay. Dia pergi buat satu objek. Dekat objek ni lah dia pergi tukar. Okay, dia buat white. Lepas tu stroke, dia buat no stroke. Okay. Lepas tu tengok. Jadilah putus-putus. Tapi jadi tak cantik. Kenapa? Sebab dia macam cacat. So kalau awak ada 50, awak nak buat 50 kotak-kotak. So jangan menyusahkan diri. Okay. So kita ambil je yang ni. Yang ada ni. Kita punya triangle ni. Perasan tak kat sebelah situ ada satu line tu. Yang lepas 50 tu. Ada satu line tu. Klik pada line tu. Bila klik pada line tu, dia akan bagi kita option of stroke yang kita nak pilih. Nak buat titik-titik boleh. Nak buat putus-putus boleh. Terpulang nak buat macam mana. Okay. Kalau sir, boleh tak saya nak fine tune lagi? Boleh. Pergi kat more option tu. Klik pada more option. You guys boleh pilih berapa size and berapa dia punya gap dia. Katalah for example, dash saya ni saya letak 3. Okey, tak naklah. Saya letak saya punya dash ni 6. Tengok 1 ke? Okey, 1 okey. 1 okey, gap saya buat 6. Nampak? Kita boleh modify. Every single each part of ni kita boleh modify. Kalau saya return 1 pun boleh. Okey? Kalau saya tak nak buat petak-petak, dia ada katalah for example saya tekan okey balik. Oh, saya nak buat dia titik-titik. Nampak? Dia jadilah titik-titik-titik. So tak payahlah saya buat titik-titik-titik satu-satu ni. Dia automatically modified. Right? Okay? So jadilah design orange dan ada line titik-titik-titik warna biru ataupun dia punya outline. Simple as that menggunakan Photoshop. Okay. Right, semua jadi? Jadi sir. Jadi, alright. Okay, cantik. Okay, so jadi. Alright, okay. Boleh kita proceed untuk satu lagi bahagian? Boleh Okay. So, bila kita nak proceed untuk satu lagi bahagian, saya nak you guys pergi kat sebelah kanan ni, dekat layer ni. Okay. Dekat layer ni. Tekan yang bawah ni. Create new layer. Sebelah gambar tong sampah tu. Kita ada banyak-banyak option ni. Kita ada, add layer style lah, masking lah. Kita ada create new file lah, folder lah. Okay. Lepas ada create a new layer. Sebelah gambar tong sampah tu Okay. Tekan pada create a new layer. Nanti dia akan buat satu layer baru untuk awak. Okey. Dah jadi? Right, okey. So, sekarang ni kita nak buat design pada layer baru. Tapi kita tak nak tengok yang kita punya layer ni. Oh, nanti akan mengganggulah kita punya design. So, apa kita buat? Apa kita kena buat? Kita tutup dia punya mata dia. Alright. So, dia tak ada dah kat situ. Alright. So, kita akan dapat balik kita punya kosong. Iaitu kita punya background. Iaitu berwarna putih. Okay. Tapi make sure bila kita nak buat design, make sure kita select layer satu. Jangan walaupun tutup mata.
awak select layer triangle yang layer tadi. Nanti bila awak buat design tak nampak. Sir, saya dah buat design sir, tak nampak, hilang. Tak, dia tak hilang sebenarnya. Awak buat di layer yang invisible. So bila nak make sure bila kita nak buat layer, pastikan layer mana yang kita nak lukis dahulu. So sekarang ni kita pakai layer yang baru tadi. Okay, yang kita dah design tadi, kita pakai layer yang baru. Okay, now pergi balik pada kita punya objek tadi. Yang kita ada rectangle tools, kita ada kita punya ellipse, kita ada polygon dan sebagainya. Okay, so apa saya nak you guys buat? Saya nak you guys cuba ambil line tools. Okay, line tools. Line tools ni dia berbeza sikit. Line tools ni tak macam-macam objek-objek. Objek lain tadi step dia sama. Bulat pun sama. Klik, tarik, klik, tarik, klik, tarik. Line ni dia beza sikit. Okay. So sekarang ni saya nak you guys ambil line tools. Dia akan jadi line Okay, dah? Okay, line tools ni, line ni konsep dia adalah berdasarkan pada point. Dia bukan berdasarkan pada kita punya, yang kita drag tu tak, dia berdasarkan pada point. Point bermaksud kita kena tekan sekali, hasilkan satu titik point, lepas tu kita bawa kita punya mouse ke point yang kedua, kita tekan, baru dia akan jadi satu line. Okay, saya tunjuk example So sekarang saya dah select pada line. Bila select pada line, saya letak saya punya mouse saya ni dekat mana-mana area dekat saya punya canvas ni. Katalah for example dekat bawah kiri ni, saya klik sekali, okey, dan saya klik second. Tak jadi. Oh sorry. Dah lain Okey. Mouse yang line kali ni dia sama macam kita punya objek tadi Sorry yang line sini sama macam kita punya objek. Kita klik, kita tarik dekat mana kita nak line kita pergi. Alright, okey. Mana-mana direction pun boleh. Okey. So saya klik, saya tarik sampai ujung tu dan saya lepas. So dia akan menghasilkan satu line. Alright, okey. Sekarang ni cuba awak try buat line. Klik, tarik, klik, tarik. Okey. You just need to click and tarik je. Dan dia akan menghasilkan line. Okey. Setiap kali kita buat baru ni, awak perasan, tengok sekarang ni saya ada 4 ke 5 line Awak tengok apa jadi pada awak punya layer. Setiap kali awak tambah, setiap kali itulah layer awak akan bertambah. Setiap kali awak tambah, setiap kali itulah layer awak akan bertambah. Mesti tanya, sir, ada banyak sangat ni sir. Shape 1, shape 2, shape 3, shape 4. Yes, betul. Kenapa dia tak jadikan satu layer? Sir, kenapa tak jadikan satu layer? Penatlah saya ni nak menguruskan 5-6 layer kan. Okey, apa function dia adalah sebenarnya dia memberi kita kebebasan untuk kita mengedit every single each layer yang kita dah buat. Kalau dia rangkumkan sekali, katalah for example, saya ada 6 line ni. Katalah saya nak buat colour asing-asing. Saya nak buat merah, biru, hijau, kuning, kelabu, pink dan sebagainya. Kalau saya tukar satu tu, colour dia warna pink, semua akan tukar warna pink. Melainkan dia ada buat asing-asing. So kalau asing-asing macam ni, kita boleh fine tune every single each dia punya point dia macam mana. Okay? So kalau kata macam for example, saya return back to saya punya shape 1. Dia akan highlight shape 1 saya mana. Tekan pada yang layer nombor 2 tu, shape 2 tu, dia akan highlight yang macam mana. Pergi shape 3, dia akan highlight yang macam yang line yang mana. Okey? So saya return pada shape 1 tu. Okey, sama juga konsep dia. Saya pergi pada stroke. So dekat stroke ni saya boleh buat fill color. Saya naikkan color dia. Maybe for example this one saya make it blue. And then dia punya sizing ni saya naikkan maybe about 5. Tengok, ada tak effect tak dia dekat sini kalau kita pakai stroke. There's no effects dekat sini kalau pakai stroke. Sekejap, saya tengok kalau pakai fill. Ada effect tak kalau pakai fill? Kenapa dia tak naik ya? Sepatutnya dia naik sebenarnya. Sebab saya pakai stroke ni. Kalau
Alah, betul-betul jadi tak? Okey, dia jadi hijau. Tapi okey, dia tak clear. Sekejap pelik juga. Sepatutnya dia jadi. Apa saya terlupa? Apakah saya terlupa? Dia patut dia akan jadi tebal macam kita punya line tadi. Dan dia tebal. It's not. Bukan. So nak tebalkan line tu Oh ya, betul. Sekejap 10. Dia patutnya dia tebal kalau ikutkan yang saya dah ambil stroke tadi tu. Ini ketebalan dia. Ini dia punya stroke width. Sebab kita ambil stroke. Dia agak pelik tu, dia tak tebal. Okey, apa kita check, kita check. Okey. So sekarang yang penting dia will create new one for a specific, okay, a specific punya you guys punya items lah yang you guys apply pada you guys punya design. Katalah macam ni lah kita punya design sebagainya, dia boleh be a specific what kind of kita punya application lah yang kita cuba nak buat. Alright, okay. Saya rasa sepatutnya boleh apply. Okay, nanti kita tengok satu lagi option. Okay. So dekat sini kita boleh apply lah kita punya design yang kita rasa bersesuaian dengan kita punya image tu. Alright, okay. So apa boleh yang pasal kita punya stroke tu? Boleh, right, okay. Okay, next. Before kita go for a break, okay. Close down dulu yang semua ni. Close down sampai atas ni. Tekan yang layer paling atas, lepas tu create satu lagi new layer. Tekan layer paling atas, create satu lagi new layer. Okey dah? Okey, lepas kita dah create satu lagi new layer, saya nak you guys cuba pergi dekat yang bahagian ni. Pen tools ni. Dia bawa magnifying glass. Ada gambar atas daripada T tu. Okey, you guys akan nampak ada macam pen tools. Kalau you guys tekan dekat arrow bawah tu pun you guys akan dapat this option lah. Curve, free pen tool dan sebagainya. Klik pen tool saja. P. Okey dah? Okey, bila you guys select pen tools, you guys akan dapat dekat atas you guys punya apa ni? You guys akan dapat atas you guys punya ni adalah pen lah, berbentuk pen. Macam pen Parker tu Alright. Okey. So before kita start draw, okey, ni adalah untuk drawing lah. Sebelum kita start draw, kita kena pilih what kind of color kita punya ink kita nak pakai. Alright, okey. So kalau tengok kat sebelah kiri ni kita ada kita punya color ni. So dia akan select dekat situ background adalah warna putih, kita punya foreground adalah berwarna hitam. So kenapa dia tahu yang belakang ni ada warna putih, so dia automatic select ni berwarna hitam. Tapi kita boleh tukar kalau you guys nak tukar. Just double click pada color ni.
Dan you guys boleh pilih what kind of colour yang you guys intend to apply. Okay, in case kalau macam for example now saya choose a bit macam this one punya colour, some sort like turquoise sikit. Okay, and then once you guys dah select you guys punya colour, tekan OK. Alright, okay. Selepas dah tekan OK, you guys boleh klik point by point. Dia bukan macam yang stroke tadi kita terus direct, dia by point by point. By point tu macam mana? Saya klik satu, dia akan create satu point. Saya lepas saya punya mouse saya klik satu, saya lepas saya punya mouse, satu point. Saya pergi another location, saya klik saya tak lepas. Okay, saya boleh lepas dan dia akan jadikan satu line dekat sini. Okay, cuba try dulu. Jadi tak yang line ni? Klik satu point, lepas mouse, lepas tu pergi another point, klik satu lagi point, dia akan buat satu garisan. Okey, jadi tak? Dapat, sir. Dapat jadi Alright. Okey. So sekarang ni kita masih lagi dalam pen ni. Saya tak tukar apa-apa lagi. Masih lagi dalam pen. Kita boleh sambung another point. Saya klik another point, dia akan sambung. Okey, tak kisahlah atas ke bawah. Okey. Now, katalah for example, sir, saya nak buat curve. Saya nak buat lengkungan. So macam mana nak buat lengkungan? Alright, okey. So saya ada saya punya point ni. Okey. Saya pergi satu bahagian dekat sini, dekat bawah dia ni. Okey. So saya tekan saya punya mouse, saya tak lepas Saya tekan saya punya mouse tak lepas, tapi saya tarik mouse saya. Dia akan create this kind of punya effects yang you guys boleh rotate, pusing. You nak curve you macam mana? Jangan lepas mouse tau. Selagi mouse you tak lepas, selagi tu curve tu ada. So you set lah, katalah for example, oh saya nak something like this. Ujung dia okey macam ni. Dah dapat, baru saya lepas saya punya mouse. Okey, dan dia akan menghasilkan curve. Okey, cuba try tengok. Dapat, sir. Alright, okey. Senang lah jawab Jadi je. Kan? Alright, okey. Settle. Okey. So kita klik satu lagi point dekat ujung sebelah sini. Nampak? Dia akan auto curve. Sir, saya tak nak auto curve ni, sir. Saya nak dia straight balik. Kenapa dia jadi auto curve? Sebab kita tak matikan dia dulu. Okey. So untuk matikan dia daripada curvy, kalau macam for example sekarang ni saya dah buat first curve. Lepas ni kalau saya keep continue, dia akan jadi curve yang ada second tu. So saya tak nak yang second tu punya curve. Saya nak yang the next continuous tu dia jadi lurus balik seperti biasa. So apa yang kita boleh buat adalah kita pergi dekat kita punya ni, kita punya yang last point tadi tu, tekan alternate key pada keyboard awak. Lepas tu letakkan mouse awak tu dekat awak punya point tu. Nanti awak akan nampak pen awak tu akan hujung dia ada macam bucu sikit. Dia akan ada ikon bucu tu. Kalau tak ada, dia akan jadi macam ni. Dia akan ada button slash. Dia akan jadi slash. Tapi kalau awak tekan alternate, dia akan ada jadi macam bucu. So bucu tu maksudnya kita nak matikan yang curve tu. So saya klik pada ni. Awak tengok apa jadi. So dia hilang yang separuh ni. Tinggal yang curve atas ni sahaja. Yang lagi sebelah curve ni dah tak ada. Okey. Lepas tu kita boleh continue. Nampak? Dia akan jadi lurus balik. Dia tak curve dah kat situ. Alright. Lepas tu hujung ni, katalah for example dah buat. Okey. Awak kena sambung hujung ni balik. Awak pergi klik pada yang kita punya first point tu. Dekat awak punya pen tu, awak akan nampak dia ada pen, lepas tu dia ada rounded, dia ada kosong. Apa maksud kosong tu? Maksudnya kita nak completekan kita punya drawing tu. Okey, kita nak completekan kita punya drawing. Okey, so you bring up your mouse to the first point of your drawing and click. So bila dah klik, jadilah a complete punya, you guys punya, orang kata apa, objek yang you guys dah buat.
Inilah objek yang you guys dah buat dekat sini. Okay, kalau you select ni memang tekan mouse ni memang tak ada apa-apa lah. Okay. Tapi kalau you tekan P, you guys masih lagi boleh alter. Tambah point. Kata, sir, saya nak alter yang sini, sir. Boleh. Okay. Tekan yang pada sini. Alright, sorry. Tekan pada yang sini. Nampak? Kita boleh alter balik. Sorry. Kita boleh alter balik kita punya point kita. Kita nak buat macam mana. Alright, okay. Setiap objek yang kita buat, kita boleh alter balik. Alright. Okay, clear? Boleh? Boleh jadi? Boleh? Alright. Okay. Itu adalah pen tools. Okay, lagi sekali Pen tools saya tunjuk. Kita select pen tools. Kita draw. Kalau nak curve, draw. Lepas tu curvekan dia. Ataupun draw, curvekan dia. Ataupun draw, curvekan dia. Nak matikan, tekan alternate. Tutup. Last kali nak tutup. Pergi kat first point. Dia akan jadi kosong. Dah, bam. Jadi satu objek kat sini. Simple as that. Very simple as that menggunakan pen ni. Alright. Okay. Itu adalah kita menggunakan kita punya pen tools. Bila kita dah dapat ni, kita kata for example dia dapat ni, so kita boleh decide kita nak jadikan dia apa kat sini. Kalau tengok kat sini atas ni kita ada shape, kita ada pixel. Ini adalah selection. Kita nak buat dia selection, kita nak buat jadi shape. Kalau selection, saya klik ni dekat yang sini, dia akan bagi tahu what kind of selection kita nak buat. Tekan OK, nampak dia akan create selection. Kita punya selection. Kalau kita tekan dia jadikan shape, dia akan jadikan shape. Dia auto terus color keluar. Alright, okay. So kita boleh decide what kind of the next kita punya option yang kita planning to create with kita punya object. Alright, okay. So far boleh. Ini adalah free and easy punya drawing lah. Katalah macam for example saya katalah saya tunjuk example satu lagi Okay. Ni saya draw atas apa ni? Kan saya draw atas ni. Sir. Ya. Macam mana nak kasih tegakkan yang line yang bila saya dah bengkokkan dia tu. Okay, Saya tekan alternate. Lepas tu dekat point yang terakhir tu tekan pada point yang terakhir tu. Point kat mana, sir? Point yang last kali tu. Yang lepas curve tu, kan dia ada petak tu. Dia macam jadi ada panjang tu. Jadi panjang. Okey, kejap. Macam batang tu. Saya kejap. Okey, katalah for example, kenapa saya punya ni tak mau hilang saya salah lukis atas ni. Sekejap. Oh, ya kan. Okey, tak apa. Okey, ini katalah awak punya pen tadi, draw, tiba-tiba yang ni curve, betul? Okey dah Ya. Okey, sekarang ni tekan alternate. Nanti dekat awak punya pen tu letak kat yang point tu. Lepas tu klik, nanti dia akan hilang separuh je. Yang separuh ni memang akan ada. Okey. Lepas tu bila awak dia tak hilang ke? Dia tak hilang apa yang ni? Dia sama je. Oh, sama. Dia sekarang ni okey, yang ni ada tak? Ada. Okey, bila awak tekan awak punya alternate keyboard awak tu, letakkan pen tu pada awak punya point, ada keluar ikon macam saya tak? Okey dah jadi, sir. Okey, alright. Okey. Alright.
Right, okay. So, itu adalah kita punya drawing menggunakan pen tool. Okay, saya bagi tahu ke clear. Pen tool ni adalah very powerful punya pen tool, tools lah. Sebab apa? Selalunya dulu bila saya nak draw, saya akan memang pakai pen tool. Saya jaranglah pakai yang objek-objek ni. This objek-objek ni, ni saya jarang pakai. Sebab ini terlampau restrict sangat. Kalau macam for example, macam ni, saya nak draw ni, saya boleh draw triangle. Saya boleh draw a triangle dekat sini. Tapi kalau macam bila saya nak, okay, macam ni saya nak draw triangle dan combinekan dengan yang bulat. Saya kena draw ni, saya kena ambil bulat. Konon je lah saya nak draw, saya ambil bulat. Saya nak ambil bulat, saya nak draw macam ni. Okay. Okay. So, okay. Dia akan jadi macam ni. Okay. Oh, ni senang lah. Kalau for example saya nak buat curve kat sini macam mana? Tiba-tiba bulat ni, tepi ni ada ruang. Okay, apa saya buat? Saya ambil lah ni, satu lagi bulat ni. Tapi saya buat putih I draw a white. Okay. And then, draw white kat sini. Nampak tak? Dia jadi macam macam ni kan? Okey. Itu adalah kita punya shape lah. Sebenarnya dia boleh juga macam ni tapi lambat proses dia. Kalau saya menggunakan pen tool, alright, okey. Like for example, pen tool. Okey. Alah, saya buat group buat apa macam. Saya create pen tools, saya ambil pen tools, saya buat shape tadi. Alright, tunggu jap. Saya jadikan dia color biru. Okey. So, tekan hujung tu saya nakkan curve, saya tekan, saya adjust. Okey, tak cantik curve ni. Okey, saya adjust pada sini. Saya curvekan dia something like this. Alright, maybe something like this. Okey. And then saya pergi dekat sini. Okay, saya curvekan dia. Maybe something like this. Okay. And then saya endkan sini. Saya masuk sini. Atas ni saya curve. Okay, saya endkan dia. Sini. Sini pun saya curve. Sorry. Tekan ni. Saya curvekan dia. Saya matikan dia kat sini. Drag sini, drag sini, drag sini, drag sini. Okey, sampai atas ni dan sini saya endkan dia. Bam, jadi kat sini. Satu selection. Saya nak buat dia shape boleh, saya nak buat selection boleh. Kalau saya tekan shape, dia akan auto jadi shape macam ni. Okey. Kenapa saya kata ni lebih senang? Kalau saya nak modify, saya masih lagi boleh modify tau. Saya boleh klik ni, nampak dia akan ni. Ataupun saya ambil saya punya ni. Sorry. Saya ambil saya punya pen tool ni. Nampak? Saya boleh modify lagi. Oh, tak jadilah macam ni. Saya tak suka dah. Oh, saya tekan ni. Saya ambil, saya adjust saya punya ni. Oh, saya nak shape macam ni. Ataupun saya nak okey yang ni. Oh, saya nak macam ni. Oh, nak kembang lagi macam ni. Tapi yang tadi tu kita tak boleh modify. Okay. So, yang ni dia adalah free. Free tools. Kita boleh buat anything. Apa jua shape yang kita nak buat menggunakan pen. Alright, okay? Boleh? Okay, lepas ni kita akan sambung balik. Kita akan tengok macam mana kita boleh buat free punya selection. Lepas tu kita akan tengok macam mana kita boleh color, macam mana kita boleh padam. Kalau sempat insya-Allah saya akan bagi, okay, tak apalah. Insya-Allah sempat kot. Saya akan ajar you guys macam mana kita nak buat image editing sikit. Okay? So, untuk buat image editing tu, saya minta you guys pergi dekat internet, Google ke, pergi cari gambar pokok buah apple. Boleh tak? Gambar pokok yang ada buah apple. Tak kisahlah macam mana pun, tapi ada gambar pokok buah apple. Kita akan cuba hilang dan adakan buah apple tu. Boleh? Itu je.
image tu dalam bentuk real foto ataupun animated punya? Tak, real foto, real foto. Pergi kat Google, cari gambar yang betul, real foto, cari gambar pokok buah apple. Ada gambar pokok yang betul ada buah apple kat atas-atas dia. Alright, okay? Dan insya-Allah saya rasa sempat kot saya akan ajar awak macam mana kita nak manipulate gambar tu. Alright, okay? Boleh? Right, okay, kita go for break. Kejap lagi kita sambung balik dalam 11.10 ke 11.15. Alright, okay? Boleh, alright.
Alright, okay. Boleh kita sambung? Boleh sir. Alright, okay. Okay, kembali balik semula pada kita punya ni. Alright. Okay. Okay, so apa saya nak you guys buat next, okay. Create satu lagi layer baru. Okay. Layer baru. Alright. Okay, once kita dah ada layer baru, okay, ni layer kosong lah. Okay, putih. So, kita pergi kat sebelah kiri ni. Okay, di bawah second kita punya icon ni, kita ada satu icon dikenali sebagai mark Q. Okay, mark Q ni, dia adalah a selection punya tools lah sebenarnya. Okay. So, whenever kita nak buat a particular selection ke dan sebagainya, kita boleh menggunakan mark Q punya tools ni lah. Okay. So, katalah for example dekat mark Q ni, dia ada juga banyak option lah sebab dia ada arrow bawah tu. You guys klik pada arrow bawah tu, you guys akan dapat dia ada rectangular mark Q tools, dia ada elliptical, single row dan juga single column. So apa saya nak you guys buat, cuba klik pada elliptical mark Q tools ni ataupun shortcut key adalah huruf M lah. Okay. So bila kita dah dapat, kita dah select kita punya mark Q tools tu, kita klik pada kita punya atas screen ni, kita buat shape. Okay. So jadi kita ambil elliptical. So kalau kita drag, dia akan jadi bulat lah. So kalau you guys nak a perfect punya bulat, you guys tekan the shift. Nanti dia akan jadi perfect circle. Kalau tak nak, you guys nak buat macam oval, you guys tak payah tekan shift. Tapi kalau you guys tekan shift, dia akan jadi a perfect punya circle lah. Okay. Katalah saya buat a perfect punya circle. Dan once saya dah dapat saya punya desired punya size, saya just lepas saja saya punya mouse and then dia akan ada circle dekat sini. Dia ada rounded circle dekat sini. Okay, maksudnya dia dah select area tu. Alright, okay. Jadi tak? Dapat sir. Jadi sir. Alright, okay. So, whenever kita dah buat a selection ni, so bermaksud dekat dalam kawasan ni sahaja kita boleh work on. Dekat luar ni dia takkan jadi apa-apa. So, katalah for example, sir, function ni untuk apa sir? Okay, katalah for example, saya nak mewarnakan that particular area saja, saya tak nak kacau area lain. So, saya buat shape ni. Bila saya buat shape ni, sekarang ni masa untuk saya color. So, untuk color, kita akan menggunakan brush. So, pergi dekat brush punya tool sebelah kiri ni. Cari dekat bawah ni, awak akan jumpa ada satu bentuk brush. Dia tulis brush tool ataupun dia punya shortcut key dia adalah huruf B, brush. So, bila you tekan brush, you nampak dekat atas screen you, dia akan jadi satu circle besar. Ataupun ada yang jadi circle kecil. Okay? Ada yang jadi kecil macam ni lah. Ada yang jadi kecil macam ni. Okay? Ada yang jadi besar. So, untuk nak jadikan size dia besar atau kecil, awak right click je dekat atas screen ni. Right click, dia akan keluar pop-up ni. Right click, dia akan keluar pop-up ni. Lepas tu, dia akan ada size. Kita boleh pilih what kind of size brush yang kita nak.